Okay, so sekarang ni kita akan cuba selesaikan. Okay, for example, 4 minus 3x modulus equals to 5x plus 4. So, contoh, kita ada dua cara untuk selesaikan. Sama ada menggunakan definition, okay, pecahkan kepada positif negatif. Positif negatif. Ataupun kita boleh square both sides. So, SBS is shortcut for squaring both sides. Okay, contohnya, kita guna definition. So, first kali kena tahu, sebab ni sangat penting. Kena tahu bila kita ada modulus, so positif negatif adalah pada modulus kita. Asal dia macam tu. Plus 4. Okay, so kita akan pecahkan kepada satu positif. Okay, positif. Then another one is for negative. 4 minus 3x equals to 4x plus 5. Log 4, sorry. Tapi selalunya kita untuk bahagian negatif, kita terus pindahkan negatif ke right hand side. Alamak, kenapa saya buat? Okay, tak payah. Okay, selalunya untuk bahagian negatif, kita akan pindahkan terus negatif kepada right hand side macam ni. 4, kenapa 1? Okay, macam tu. So, pecahkan kepada satu positif, satu negatif. Tapi kena sentiasa aware, positif negatif tu asalnya comes from modulus. Kita pecahkan modulus. Tapi untuk equation tak ada masalah sebab equation. Dia ada masalah sikit nanti bahagian inequalities. Tak apa, nanti kita akan tengok kejap lagi. So, solvekan each side. So, for example, this side. So, 4 minus 3x equals to 5x plus 4. So, minus 3x minus 5x equals to 4 minus 4. So, negative 8x equals to 0. So, x equals to 0. Okay, so this is the first value. Then selesaikan yang ini pula. 4 minus 3x equals to negative 5x minus 4x pen. Then pindahkan 5x minus 3x equals to negative 4 minus 4. So 2x equals to negative 8. X equals to negative 4. Okay, so itu cara definition. So selesaikan, kita akan dapat x equals to 0. X equals to negative 4. Okay, jangan lupa selepas kita dah dapat two values x, kumpulkan dia. Okay, ini cara definition. Kita juga boleh gunakan cara squaring both side. Saya ke bawah sikit lah. Okay, 4 minus 3x equals to 5x minus 4. Betul ke soalan? 4 minus 3x, 5x plus 4, sorry. 5x plus 4. Okay, satu lagi adalah kita menggunakan squaring both side. Kenapa kita boleh gunakan squaring both side? Sebab kita ada definition modulus x equals to sed x square. So maksudnya, wherever we have modulus tu, kita boleh tukarkan kepada sed 4 minus 3x square equals to 5x plus 4. Okay, nampak kita dah tukar modulus kepada sed square ni. Then, seperti biasa, untuk hilangkan sed, kita akan squarekan both side. So, itulah maksud dia squaring both side. Untuk hilangkan sed yang ini. This sed dengan square. So that we will have 4 minus 3x square plus to 5x plus 4 square. So, expand both side. 16 minus 24x plus 9x square equals to 25x square plus 40x plus 16. Then selesaikanlah. Yang ni saya tak tunjuk lah kot. Okay. Selesaikan kuadratik, factorize. Nanti akan dapat sama jugalah. X equals to 0, x equals to negative 4. Itu cara untuk selesaikan absolute equation. Okay, bila kita ada modulus dan kita ada sama dengan. Dan selalunya untuk modulus sama dengan, dia senang sebab dia sama dengan, so we don't have to deal with positif, negatif, kena ubah sign apa, greater benda, tak payah. So terus buat je, sama ada squaring both side ataupun guna definition positif, negatif. Okay, so itu bahagian equation. Okay ke? Setakat ini cepat sangat ke? Okay, madam. Okay, ini kita recap je tau. Ini kita just recap sahaja. Okay, we also have, okay, ini yang korang dah tengok dalam lecture punya video tu, lecture 3 or 4 kot. Okay, kita juga ada dalam bentuk macam ni. Okay, dalam bentuk absolute inequalities. Okay, untuk absolute inequalities, kita tak boleh suka hati je
macam mana nak kata tak boleh, dia bukan senang macam equation. Tak kata susah, tapi kita tak boleh macam main suka hati je buat sebab we have this sign. Okay, so bila kita ada this sign, we have to be very careful sebab mungkin bila kita ada x tu negatif, kita kena ubah sign jadi less than equal. So kena hati-hati. Dan bila kita nak selesaikan absolute inequalities, we will use goal. Okay, goal. So greater or and less than. So maksudnya kita akan pecahkan modulus. Okay. So ingatlah kalau kita ada palang tu macam tiang goal tu. So remember goal. So untuk kita pecahkan kita modulus. Kita punya modulus. So from 3x plus 4. 3x minus 4 modulus greater equals to 2x plus 1. Kita akan pecahkan kepada 3x minus 4 greater equals to 2x plus 1. Untuk the first pecahan. Okay. Pecahan, bukan pecahan fraction yang ni yang macam kita pecahkan side dia. Okay. The next one is masih lagi 3x minus 4 tapi dia asal dia macam ni. Ni kan bahagian positif. Okay, this one is bahagian negatif. Macam tu. Okay, macam biasalah modulus kita pecahkan kepada positif negatif. Tapi kita kan selalunya tak nak deal dengan negatif ni kan. Kejap, merah. Kita tak nak ada benda ni. So, selalunya kita akan pindahkan negatif to the other side. Then, sign pun akan berubah. From greater equal jadi less than equal sebab kita dah ubah sign. Negatif. Okay, ataupun sebenarnya adalah kita darabkan negative 1 each side lah. So, when we multiply each side with negative 1, sign dia akan bertukar. So, dia jadi macam ni. Okay, so bila masa yang kita nak guna goal? So, tengok pada soalan, we have greater equal. So, tak kisahlah if we have greater ke, greater equal ke, kita akan definekan kita punya pecahan kepada OR. So, bila OR, jadi intersect ke union? Union. Yes, kalau OR dia akan jadi union. So, nanti somewhere kita akan unionkan jawapan dia. So, bila kita dah pecahkan kepada satu positif, satu negatif, gini ni positif, so yang ni yang bahagian negatif tadi kan? Okay, so kita akan selesaikan each side. So, 3x minus 2x. So, 4 plus 1. So, dapat x equals to 5. Okay, selesaikan yang bahagian sini pula. 3x minus 2x plus 2x less than equals to negative 1 plus 4. Negative 1 plus 4. 3. Betul ke setakat ni? Saya takut careless kalau ada tersalah bagi tahu So we have x greater equals to less than equals to 3 over 5. Okay, cari bila tadi bila question involving modulus less than, greater than apa semua tu, kita pecahkan, macam tadi kita pecahkan kepada satu bahagian positif, satu bahagian negatif. Okay. Lepas tu define dia sebagai AND ataupun OR. Selesaikan setiap satu dan kita akan combine. Okay, tadi kita pecahkan, so kita combine balik. Masa kita nak combine, kita akan gunakan number line. Okay, so tengok pada yang the first pecahan, we have x greater equals to 5. So tandakanlah. Oops. 5. Okay, macam ni. So greater equal. Then another one we have x less than equals to 3 over 5. So 3 over 5 dekat sini lebih kurang. So sini. Okay, nampak tak saya buat tu? Dia punya apa tu? Baris dia tak sama kan? Dia satu bawah sikit, satu atas sikit. So bila ada dua jawapan yang kita combine tu, baris dia lain sikit. Okay, so sekarang kita dah define dia sebagai OR. Dan kita dah cakap tadi, OR union. So, bila union, kita akan ambil kawasan yang mana? Both side. Both side. Any region yang ada line. Tak kisahlah line tu ada satu ke, ada dua ke. So, kita akan ambil semua region yang ada line. So, this one and this one. So, answer akan dapat negative infinity 3 over 4. And 5 infinity.
Okay, hari tu saya dah beritahu dah. Kalau kita nak combine jawapan, kita akan letak apa dekat tengah-tengah tu antara dua interval tu? Union. Union. Okay, ingat. Final answer always union. Masa kita nak combinekan jawapan, cara untuk tulis jawapan akan sentiasa union. Ataupun untuk solution set, kita letak OR. Solution set. Okay. Okay, so itu adalah apa yang korang dah tengok dalam lecture hari tu. Sekarang kita masih lagi akan selesaikan benda yang sama. Okay, absolute inequalities. Kita akan buat sama-sama soalan tutur tapi saya tak buat semua. Mana question 12. 11 dapat. Okay, question 12. Kita akan buat sama-sama question 12 dan ada lagi 2 soalan. 1 atau 2 soalan. Then nanti yang lain tu saya biarkanlah untuk korang buat. Okay. So, question number 12. Solve the inequalities modulus x square plus 3x less than x square minus 3x minus 2. Okay. So, bila kita buat soalan ni, kita tengok. We have modulus. Ni. And we have less than. So, nampak modulus less than, kita kena pecahkan kepada dua side. So, bila nak pecahkan kepada dua side, the first side is x square. Ya saya. Tertekanlah tu. Hey. Okay, tapi kalau ada apa-apa soalan nak tanya, bagi tahu je lah. Okay, just interrupt sahaja. Janganlah buat macam saya cakap sorang-sorang. Kesian dekat saya. Tertekan. Okay, baiklah. Aduh. Okay, so we have x square plus 3x. Okay, lepas tu x square minus 3x minus 2. Ni untuk pecahan pertama. Okay, nak letak apa ni? Antara both equation ni nak letak sign apa? Benda Sofian. Less than. Less than. Okay, so the first side kita letak less than. Ikut soalan dia, less than. Cuma tak perlu letak modulus. Okay, so the second one is x square plus 3x. X square minus 3x minus 2. Nak letak apa? Kalau soalan tadi less than, okay, untuk pecahan pertama tadi kita buat less than. So untuk pecahan kedua, greater than negative. Macam tu. Kita terus shortcut tadi. Okay, macam tadi kan saya tunjuk. Sekejap sabar ya. Nampak? Okay, mula-mula kan positif negatif dia. Tapi nampak tak yang saya highlightkan biru tu? Kita boleh terus ke yang saya highlightkan biru tu. So, pecahan yang pertama, the first side, di mana dia? Okay, the first side adalah, kita ikut je soalan. The second one, less than, tukar kepada greater than. Dekat sini positif kan? So, kita letak negatif. Macam tu. Okay, so itu satu. Lepas tu, okay, by using goal, kita nak connectkan kedua-dua side ni dengan apa? And ke or? And. Yes, and. Sebab apa? Sebab kita ada less than. So, and less than. Okay, macam saya cakap less than ke, less than equal ke, sama. Okay, so and. So, bila and intersect ke union? Union. And intersect ke union? Intersect. Intersect. Okay, and. Kalau lah tiba-tiba tak ingat kan, intersect ke union kan? And. Okay, cuba macam sebut huruf M. Okay, huruf M, huruf N. Cuba sebut huruf N. Kan sama kan bunyi dia kan? Lepas tu N kan bentuk dia macam tu. Sama macam huruf N. So, ini kan tanda intersect. Itulah cara nak ingat dia. Okay, macam huruf N tu. Okay, so N intersect. So, maksudnya lepas kita dah pecah, kita nak combinekan dia, kita akan guna intersection. Okay, soalan seterusnya. Macam tadi, dia lebih kurang sama je macam tadi. Okay, kita nak buat apa ni? Lepas dah pecah, buat apa? Find x. Yes, find x. Solve each side. Setiap side tu kita solvekan dia. So, x square plus 3x less than x square minus 3x minus 2. So, selesaikan pusing-pusing. We'll get 6x plus 2. 6x plus 2. Tak payahlah kita letak je lah negatif tu kat sana. So, 6x less than negative 2. So, kita dapat x less than negative 2 over 6. So, simplify kita dapat negative 1 over 3.
Okay, lepas tu kita selesaikan yang the second one, x square plus 3x, saya tulis dulu, plus 3x greater than negative x square plus 3x plus 2. Okay, so simplify, rearrange apa semua. So we'll get 2x square minus 2 greater 0. So x square minus 1 greater 0. Okay, so agak-agak from here, x square minus 1 greater than 0, how many values of x kita akan dapat from x square minus 1? 2. 2, yes, betul. 2 values of x kita akan dapat. So, macam biasalah bila dapat kuadratik, terus factorize dia. Dan lepas bila factorize tu tengoklah number cantik ke tak cantik macam kita selalu buat tu kan. So, factorize will get x minus 1, x plus 1 greater than 0. Okay, kita dah selesaikan each side. Tapi, sebenarnya, kejap saya guna warna. Okay, yang ini dah settle dah ni. Yang saya highlightkan pink tu, kalau jawapan dia dah dapat dalam bentuk linear macam tu, itu dah settle. Tapi, this one, yang ini kita dapat kuadratik. So bila kuadratik, ini tak selesai lagi. This is not the answer untuk side kedua. So cuba ingat balik, kalau kita dapat kuadratik, kita akan buat apa untuk selesaikan dia punya interval? Line. Line, kuadratik. Selalu kuadratik paling senang kita buat apa? Kenapa? Grafik. Yes, graphical. Okay, kalau nampak kuadratik, okay, anywhere lah, you have quadratic, guna graphical method yang senyum-senyum tu. Okay, so itu yang paling senang dan paling cepat. So, okay, quadratic, positive quadratic sebab we have x square, then we have x equals to 1 and negative 1. Okay, from our critical number kan. So, x equals to 1, x equals to negative 1. Tak tulis pun tak apa critical number, itu just guidance kita untuk lukis graph. Okay. So, kita tengok dekat sini, ingat, sekarang we use graphical to solve this side sahaja. Okay, side sebelah sini sahaja. Okay, kita ada greater than 0. So, bila greater than 0, kita akan pilih kawasan yang mana above x-axis ke, yang tepi-tepi kiri kanan ke, yang tengah tu? Tepi. Tepi. Yes, kiri kanan, tepi, this one. Okay, so kita akan dapat untuk side ni je untuk side ni answer dia adalah negative infinity negative 1 dan juga 1 infinity. So, saya guna warna lain tau. Hijau lah. Okay, cun sikit pin yang hijau. So, this one adalah, the hijau tu adalah solution untuk bahagian ni sahaja. Okay, macam tadi, macam soalan tadi yang kita buat tadi kita dah pecahkan dia. Dan lepas dah pecah, kita akan combinekan dia balik. Okay, so bila nak combine, ingat lagi tak tadi kita guna apa masa kita nak combine? Number line. Yes, ingat bila nak combine mesti number line. Okay, so jom kita buat number line. So buat dulu yang pink tu. Bergerak. Negative 1 over 3. So, less than negative 1 over 3 ke belakang. Sebab less than. Okay. Ini untuk pink. Okay, then kita buat yang hijau pula. So, hijau, for the green one, we have negative infinity, negative 1. So, negative 1 and 1. Ingat, buat baris yang lain So, negative 1 to infinity. Negative 1, negative infinity, negative 1. So 1 to infinity. Okay, dan kod-kod lah diorang tak perasan kenapa kita buat empty circle kan. Sebab soalan dia pun memang tak ada equal. So sampai ke bawah lah kita akan buat empty circle. Okay, so that one is the green one. Okay, ni line yang green. Okay, sekarang barulah kita gunakan apa yang kita dah define tadi. Kita dah define modulus kita sebagai n. N kita dah buat intersect. So from our number line, kawasan mana yang intersect? Negative 1. Infinity negative 1. Yes, negative 1, infinity negative 1. So semua orang, saya harap semua orang nampak kita tengok bila n,
kita tengok kawasan mana yang ada kedua-dua warna green and pink. So, yang inilah sebab kita intersect. So, jawapan dia soalan minta apa? Oh, soft sahaja. So, soalan minta soft sahaja. So, kita boleh buatlah sama ada solution set ataupun interval. So, final answer is negative infinity, negative 1. Okay. So, dah siap untuk soalan number 12. Okay, ada soalan. Kalau malu boleh tulis je kat tepi tu. Ada apa-apa? Soalan? Tak ada, madam. Tak ada? Okay, so saya copy semula. Tak ada. Okay, Aiman. Tak ada. Aiman Azhan. Okay, saya copy balik semula. Attendance, kok ada orang yang terlepas. Okay, so recap lagi sekali. To solve modulus yang ada inequality, kita akan pecahkan. So the first one is kita pecahkan each side. So the first side kita ikut je soalan. Kita salin balik soalan tapi without modulus. So pecahan yang kedua kita akan salin balik soalan but less than tukar kepada greater, positive tukar kepada negatif. Then kita akan use goal, gunakan goal untuk define dia sebagai and ataupun or. So untuk soalan ni kita dah define dia sebagai and, so maksudnya kita akan intersect bila kita dah selesaikan kedua-dua side. So setiap side selesaikan independently, selesaikan side belah kiri tu buat independent, selesai baca mesej ni apa-apa je. Aiman dengan Sofia ni gaduh ke apa ni? Okay, so selesaikan sebelah kanan independently juga. So bila nampak graph, bila nampak kuadratik, the easiest way is to use graphical method sebab straight away boleh nampak dia punya interval. Then baru kita combine guna number line. Saya dah tulis dekat tepi tu, combine guna number line. Then tengoklah, and intersect. So kita akan tengok kawasan mana yang kita intersect. Then dapatlah jawapan. Okay? So that is question number 12. Okay, so kita move kepada question 14. Okay, question 14. Solve 2 modulus 5 plus x greater than modulus x. Okay, kalau soalan 12 tadi, kita hanya ada satu modulus sahaja. Satu modulus sahaja each side. Satu modulus sahaja each side. Satu modulus sahaja pada left hand side. Tapi for question 14, we have modulus on left hand side and right hand side. So, bila kita ada modulus pada both side, kita tak boleh nak define. Okay, sebab bila kita nak define, kita nak bawa and ke or ke apa benda kan. Yes, walaupun we have greater than, tapi kita kena ingat kita define tu sebab modulus kita adalah positif negatif. Tapi sekarang ni modulus ada dekat dua-dua. So takkan kita nak buat positif negatif pada dua-dua kan? Takkan dia nak jadi macam ni. 5 plus x. Ni jangan salin, ni saya tunjuk je. Macam tu. So kalau ikutkan dia akan jadi banyak sangat kerja. So untuk yang ni kita takkan guna definition. Kita akan, okay saya tulis. Kita akan squaring both side. Okay. Kalau ada modulus pada kedua-dua, squaring both side. Okay. So, jadi kita akan define kita punya soalan modulus 2 modulus 5 plus x greater than modulus x. Kita akan gunakan modulus x equals to sed x square. So, whenever we want to square both side, tukarkan kepada modulus kepada sed square. So, 2 times sed 5 plus x square, okay, greater than, so modulus x sed x square. Okay, lepas tu sekarang aim kita adalah to hilangkan sed. So bila kita nak hilangkan sed, kita akan square both side. So sebelah kanan tak ada masalah, kita square je lah. Untuk sebelah kiri, kita akan squarekan the whole thing. Sebab dia kata square both sides. So everything yang ada pada left hand side and everything yang ada pada right hand side, kita akan squarekan including number 2 tu. Okay, so jangan squarekan set tu sahaja. 2 pun
kita akan squarekan sekali. So that kita akan dapat, okay, so untuk sebelah kiri, kanan, kita akan dapat x square sahajalah. Untuk sebelah kanan, sebelah kiri, confuse dah saya. Okay, untuk sebelah kiri, kita akan dapat 2 square 5 plus x square. Okay, sebab set dengan square ni kita dah matikan. Nampak kan saya tulis macam tu? Okay, so now selesaikan. 5 plus x square greater than x square. So macam biasalah, x square simplify apa-apa semua. Okay, rearrange. So nanti kita akan dapat satu kuadratik yang cantik. Saya tulis je. Plus 10x plus x square minus x square greater than 0. So we'll get satu kuadratik yang cantik, 3x square plus 40x plus 100 greater than 0. Okay. Yang ini tak adalah pecah gol and or apa semua. Bila dah pecahkan gabung balik tak ada. Sebab kita dah square both side. Dan kenapa kita square both side? Again sebab both side kita ada modulus. Okay. Selalu kalau dapat kuadratik kita buat apa? EQN. EQN. Okay, tolong EQN kan. Bagi tahu saya what is the factor? 3x plus 10. 3x plus 10. Satu lagi apa? X? X plus 10. X plus 10. Okay, thank you so much. Okay, sorry saya tak sempat tengok nama tadi sebab saya salin kan. Thank you so much. Okay, so kita dah factorize. Okay, lepas tu kita dapat kuadratik, kita factorize. Selalunya lepas tu kita buat apa ya? Graph. Yes, kita akan buat graph. Syarifah kan yang cakap tadi? Tuan Syarifah yang cakap tadi? Ya, saya. Okay, thank you Tuan Syarifah. Saya nak panggil Syarifah sebab ada Syarifah banyak pula dekat kelas saya ni. Okay, so kita akan buat graph. So ingat, bila kita ada je kuadratik, factorize then graph. So critical number, we have x negative 10 over 3. X equals to negative 10. Tak tulis pun tak apa, critical number itu just guidance kita untuk kita buat graph. So negative 10 over 3. Negative 10 over 3. Negative 10 lah, sorry. Negative 10, terpadam dah terus. Negative 10. Negative 10 over 3. Okay, so greater than. So greater than positive. Okay, so dah boleh terus tulis jawapan akhir. So final answer is negative infinity negative 10 union negative 10 over 3 infinity. Okay, so dah siap. Again, union ni hanya untuk cara penulisan final answer. Okay, so done for question 14. Ada soalan? Okay ke? Boleh teruskan lagi? One more question? Boleh. Okay. Okay, boleh semua ni. Kalau boleh nanti kita bagi soalan. Okay? Okay. One more example. One more question saya nak bincangkan. Last question. Bukan last question. Question 16 rupanya. Okay. Salah dah. Question 16. Okay. So, question 16. Determine the solution set for 2 modulus x plus 2 over x greater than 1. Okay. So, untuk soalan 12 tadi kita guna goal. Untuk soalan 14 tadi kita square both side. So, cuba tengok question 16. Agak-agak kita nak guna goal ke? Kita nak square both side ke? Goal, yes. Guna goal. Sebab kita square both side kalau both side ada modulus. Okay. So, kita akan guna goal. So, goal. Okay, tulis siap goal kat sini. Okay, tapi apa-apa pun, sebelum kita nak guna goal, make sure soalan kita tu biar ada modulus sahaja dekat sebelah kiri. Okay, tapi kalau tengok pada soalan kita, we have 2 modulus x plus 2 over x greater than 1. Okay, saya cakap tadi, biar ada modulus je on only modulus
on left hand side. Biar ada modulus sahaja. So 2 tu pun kalau boleh kita pergi dekat mana-mana. Okay. So kita akan pindahkan 2 ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. So dia akan jadi 1/2. Okay. Dan ingat 2 tu kita boleh pindahkan sesuka hati sebab 2 adalah number. Kalau kita ada X tak boleh pindah sesuka hati. Okay, sebab X tu kita tak tahu dia positif ke negatif. So 2 tu memang confirm lah positif kan, positif 2 kan. So pindahkan, so dia jadi macam ni. So daripada sini baru kita goalkan dia. So the first pecahan is X plus 2 over X. Saya katakan tadi, the first pecahan adalah salin balik soalan without modulus sign. The second pecahan, salin soalan but greater tukar kepada less than, 1/2 tukar kepada -1. yes, -1/2. And by using goal, kita nak jadikan dia N ke O? Oh, sebab greater. So bila greater, we will use O. Greater ataupun greater equal O. Okay, so macam tadi lepas dah pecahkan, kita akan selesaikan each side independently dulu, baru kita gabung. So X plus 2 over X greater than 1/2. So X plus 2, kita bawa X ke sebelah sana, betul? Tak betul. Kenapa? X tu tak tahu positif negatif mana boleh pindah. Yes, betul. Thank you. Garang cikgu tu. Okay. So, positif, negatif. X tu tak boleh pindah cross multiply macam tu. Sebab kita tak tahu what is the sign for X. Boleh jadi dia positif, boleh jadi negatif. So, kita hanya boleh pindahkan 1/2. Okay, so from here, baru kita selesaikan, okay, equate denominator. X plus 2 minus X over 2X greater than 0. So kita akan dapat X plus 4 over 2X greater than 0. Okay. So ni tak siap lagi tau. Saya hold sekejap sebab saya nak buat yang sebelah kiri. Okay. Kanan. Okay. Kanan pun sama. Kita akan bawa negative 1/2 kepada right hand side. So equate denominator. X plus 2 plus 1 over 2X less than 0. So we'll get for this one 3X plus 4. 1X. Sorry. This one is X. So kita dah tadi equate denominator. So 3X plus 4 over 2X less than 0. Okay. So kita dah simplify belum solve lagi. We have simplified each side. Okay, so kita ada X plus 4 over 2X greater than 0 and 3X plus 4 over 2X less than 0. Soalan saya, kalau tadi kuadratik kita boleh buat graf. Kalau kita ada dalam bentuk rasional macam ni, dalam bentuk fraction macam ni, kita nak guna apa ya untuk selesaikan? Sline. Yes, the easiest way is using sline. Okay, ataupun kita boleh guna table of sign. So, this one fraction fraction. Saya tulis note dekat tepi. If fraction, nak jawab dekat message kat tepi tu pun boleh, saya nampak je. Okay, so if fraction ataupun rational, okay, boleh guna sline or table of sign. Bergantung pada mana-mana yang kamu suka lah. Okay, so saya nak tunjuk sline ke table of sign? Korang nak saya tunjuk yang mana? Slime. Saya tahu itu sebab yang paling senang untuk salin kan. Okay, so tak apa, using sline. Okay, sebelum using sline tu, kita bagi tahu dulu what is the value of X yang kita ada from here. Negative 4. Satu je. 0. Yes, 0. Yes. No, ada two values of X. Sama dia X equals to negative 4 and X equals to 0. Ambil semua X yang kita boleh dapat daripada kita punya fraction tadi. Daripada pecahan kita tadi. Semua kena ambil. Okay, so this is the question. X plus 4 over 2X and kita punya sline. So negative 4, 0 dan both adalah empty.
circle sebab kita ada greater sahaja, bukan greater equal. Okay, so choose any value. For example, saya choose -5. This one saya choose -1. This side saya choose 1. Okay, so setiap merah tu, saya besarkan sikit lah kot, takut tak nampak. Okay, so setiap yang merah tu kita akan substitute ke dalam x plus 4 over 2x untuk tahu dia punya positif negatif. So when we substitute -5, kita akan dapat positif ke negatif? Cuba. Positif. Positif, okay. So substitute -5, kita akan dapat -5 plus 4, -1 over 2 times -5, so -10. So dapat positif. Okay. Lepas tu substitute -1, sama juga. Bila kita substitute -1, we'll get negative. Yes, thank you. When we substitute 1, we'll get positive ke negatif? Positif. Okay, thank you. Walaupun selalunya kita buat, dia akan alternating antara positif negatif, tapi jangan macam kira satu, nampaklah dia positif negatif. Tak semestinya semua dia akan alternating berselang-seling macam tu. So kena kira juga sebab takut kadang-kadang dia berubah. Okay, so kita ada positif, negatif, kita akan choose kawasan positif ke negatif? Positive. So bulat ni hilang pula. Okay, so the first one is -∞, -4 sebab kita dah choose positive. Okay, so the second one is 0, infinity. Okay, so dah settle untuk the first side. So guna yang the second side pula, kita cari macam biasa, cari dulu the value of x. We have -4 over 3 and x equals to 0. So this is the question, 3x plus 4 over 2x. And this is our line. Okay, so masukkan any value yang kita nak. So -4 over 3 masuklah -2. So ni masuklah -1, ni masuklah 1. Masuk yang simple-simple je. Okay, so all these values substitute into this fraction. Then kita akan dapat positif. Lupa nak bulat-bulatkan dia. Bulat sebab kita tak ada equal. So tak ada equal, semua bulat je. So positif, negatif, positif. Okay, kawasan positif ke kawasan negatif? Negatif. Kawasan negatif. Okay. Then for this side we have -4 over 3, 0. Okay, dah siap ke? Belum. Okay, next step. Buat apa? Double line gabung. Yes, number line, combine. So kita akan combinekan. Combine. So, okay, combine the first one. Combine this yellow. So, -4, 0, -4 ke belakang, 0 to infinity. Okay. Semua orang tak tengok saja kan? Buat juga kan? Sambil-sambil buat jangan tengok macam tengok movie pula. Okay, -4 over 3 somewhere here. Saya buat tak ikut scale Nak ikut scale pun boleh, tak nak pun tak apa. Ni tak ada apa sangat. Okay, then so this one sampai sini. Okay, this is tukar warna lah. Blue. Blue lah. Okay, blue. Okay, tadi kita define dia sebagai apa? N ke O? Oh. O. Ke atas sangat. So, O. Intersect union. Union. So, we have defined our soalan kepada union. Okay, so union, ingat union adalah any region yang ada line. So, tak keluar pula. Okay, so this area sampai this area. Okay, betul tak? Semua kawasan yang ada line. Okay,
So combinekan jawapan kita. Dia soalan minta dalam bentuk solution set. Okay, baca balik soalan. Soalan minta dalam bentuk solution set. So kena guna curly bracket. So x less than -4 or x greater than -4/3. Okay, betul tak? Betul. Sure betul? Betul sebab kita warnakan semua start daripada -4/3 sampai habis. Ya, betul. Betul. Tapi tak betul juga. Your explanation is betul. Tapi the way saya tulis jawapan akhir tak betul. Cuba fikir balik. Kenapa tak betul saya tulis jawapan akhir? Sekejap, saya zoom sikit supaya korang boleh nampak hint dia tu. X between -4/3 and infinity. Boleh. Not the problems. Still, sama je dengan cara saya tulis. Sebab jawapan tak ada kosong. Dia kena tulis juga sebab dalam slide tu kita tulis kosong. Tapi, kita punya slide adalah based on our last ni. Jadi, jawapan akhir kita macam mana sepatutnya? Betul tapi tak betul. Ada sikit lagi part yang kita tertinggal untuk final answer kita. What is that? Fikir. Cuba tengok betul-betul. Apa yang tak ada? Tengok saya dah habis zoom dah ni. Adakah betul from -4/3 to infinity tu, adakah every value of x akan termasuk? Zero tak ada. Kenapa 0 tak akan masuk? Kerana -4/3 zero tak include zero dan zero bigger than zero juga tak include zero. Yes, betul. So kalau perasan dekat sini, pada x equals to 0, both number line adalah empty. So sebenarnya, yes betul jawapan kita adalah x greater than -4/3. Tapi, x tak termasuk 0. Macam tu. Okay, sebab kita ada empty circle. Dua-dua empty circle. Tapi, if, okay ni saya buat contoh lain Kalaulah, okay, pada x equals to 0, one of the number line, satu empty circle, another one is macam ni. Kalau union, 0 tu termasuk. 0 included. Tapi, kalau macam ni, okay, contohnya macam ni This one. Tapi kalau intersection 0 excluded. Dan macam case yang kita sekarang, we have both line adalah empty circle. So, bila both line empty circle, union ke, intersect ke, dua-dua exclude. Exclude 0. Okay, so clear Saya rasa korang dah nampak dah macam kita nak ambil kawasan mana, kita nak ambil region mana. Tapi be very careful bila kita ada empty circle. So for this question, when x equals to 0, both line adalah empty circle pada x equals to 0. So that's why we exclude x equals to 0. Okay, thank you Tiong yang cakap tadi Thank you so much. Okay, orang lain clear tak? Kenapa kita excludekan 0? Madam, Ya saya. in case yang bertindang tu dekat nombor lain, macam mana? Macam mana tu? Contohnya macam ni ke? Sekejap saya conteng -4/3, 0 bertindih macam mana dekat nombor lain tu maksudnya macam mana? Yang ni kan dia macam mana? Macam mana? Contohnya bukan 0, dia dekat 3 ke? Contohnya macam tu? Macam tu ke? Macam saya conteng tu ke? Macam tu? Tapi dia punya empty circle tu atas garisan yang sama dekat nombor 3. Contohnya macam ni ke? Sekejap, saya rasa saya macam faham macam ni. Macam ni ke? Macam ni? Macam tu ke? Macam ni? Okay, so contohnya kawasan macam ni, tapi ini adalah soalan union Okay, kalau ini adalah union, okay, agak-agak kamu kita nak ambil apa? Which one? Adakah
X greater than negative 4/3 ataupun kita akan stop sampai kejap saya tulis. Lepas tu baru kita sambung balik negative 2 to 0 maybe ataupun negative 2 to infinity. Yang mana satu? Sini union sekarang kita sedang consider dia sebagai union. So, mana satu agak-agak jawapan dia? Union, dia kena at least salah satu line tu dia termasuk. Sekarang ni, tengok ni kalau ikutkan semua ada line. Cuma dia macam ada terputus sikit dekat sini dengan dekat sini. So sebenarnya negative 2 dengan negative 2, negative 1.2 lah. Salah ni. Negative 1.2 lah, tipu-tipu. Okay. So, adakah negative 1.2 dengan 0 tu akan include ke tak? Include. Include. Yes, betul include sebab kita sedang buat union. So, cuba tengok walaupun kita ada empty circle dekat sini, tapi untuk line yang dekat atas tu dia termasuk. So, maksudnya at least salah satu termasuk, kita akan include juga. Kenapa Tiong Aik? Okay, so sama juga for x equals to 0. Okay, untuk line yang atas kita ada empty circle. Tapi untuk line yang bawah dia termasuk. So at least salah satu line, at least one line termasuk, kita akan includekan juga untuk union. Tapi kalau untuk intersection, kena both line termasuk. So kalau untuk intersection, jawapan ni kita akan pecah jadi banyak lah. X between negative 4/3, negative 1/2. Bukan 1/2, 1.02 lah. Ni dah berepek-repek dah ni. 1.02 lah baru termasuk 1.02. Okay. So, lepas tu pecah lagi kepada negative 1.0 to 0. So pecah lagi kepada 0 to infinity. Tapi salah. Intersect Okay, sekarang intersect. Intersect kawasan ni je lah. Kalau intersect. Tapi kalau union, at least salah satu ada line, kita ambil je. Okay, menjawab ke? Menjawab itu. Okay, thank you Rabiatul. Okay. So sekarang clear So kena hati-hati pada x equals to 0 tadi yang saya cakap. And bila pecahkan guna goal, jangan lupa untuk combinekan balik menggunakan number line. Madam, Dah 11.28 dah. Ya saya. contoh kalau empty circle tu ada 2 dekat atas nombor 3, 3 tu exclude juga ke tak? Exclude. Kalau dua-dua empty circle pada 3, nombor 3 tu exclude terus. Intersect ke union terus exclude. Okay? Okay.